Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipermudahkan urusan kita pada pagi ini untuk bersama-sama berkongsi ilmu di dalam satu pengajian kuliah, iaitu kuliah mempelajari kitab Fathul Mu'in binaqdi Kitabil Arba'in, di mana kitab ini adalah satu kitab yang menghuraikan, yang menjelaskan kepada kita bagaimana kaifiat dan tata cara yang tepat untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis-hadis yang disebut secara khusus hadis-hadis mutasyabihat. Hadis-hadis mutasyabihat iaitu hadis-hadis yang mempunyai makna-makna yang sama-sama, makna yang tidak jelas. Ataupun lebih senang nak dipahami, hadis mutasyabihat adalah hadis yang seolah-olah menyamakan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Hadis-hadis mutasyabihat adalah hadis yang meletakkan sifat-sifat makhluk pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah mempunyai metod mereka tersendiri untuk memahami hadis-hadis ini. Justru hadis-hadis ini tidak boleh sama sekali difahami dengan literal. Tak boleh difahami dengan cara literal ataupun cara zahir. Tak boleh. Ia mesti ada kaedah, ada disiplin, ada cara-cara dia untuk memahami hadis-hadis ini. Kerana para ulama telah menjelaskan, sekiranya hadis-hadis ini diambil secara zahir ataupun secara literal, maka ia akan membawa kepada satu kefahaman yang sesat, iaitu kefahaman tajsim dan juga kefahaman tashbih. Kefahaman tajsim dan juga kefahaman tashbih. Apa itu tajsim, tuan-tuan? Tajsim ini adalah satu kefahaman yang berjisimkan Allah Subhanahu wa taala, yang beranggapan, yang beriktikad bahawa Allah ada jisim, Allah ada saiz, Allah ada berat, Allah ada tempat, Allah ada anggota badan, seperti kaki, tangan dan sebagainya. Itu adalah kepahaman tajsim. Golongan yang beriktikad dengan konsep tajsim ini dipanggil golongan mujassimah, iaitu salah satu golongan yang sesat di dalam neraca ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan tashbih, yang hampir lebih kurang sama jugalah konsepnya dengan tajsim tadi. Tashbih ni pula maksud dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Syabbaha yushabbihu, menyamakan. Maksudnya disamakan Allah Ta'ala daripada sudut. Allah ada tangan, makhluk ada tangan. Makhluk ada kaki, Allah ada kaki. Makhluk ada tempat, Allah ada tempat. Ini maksudnya menyamakan Allah dengan makhluk. Tajsim dan juga tashbih, dua-duanya adalah kepahaman yang telah tersasar daripada kepahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi datang kitab ni, kitab yang kita nak belajar ni, kitab Fathul Mu'in binaqdi Kitabil Arba'in ni, menghuraikan hadis-hadis mutasyabihat seumpama ini, supaya kita tidak terjebak di dalam pemikiran tajsim dan juga tashbih. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membaca satu hadis. Satu hadis yang hadis ini memang hadis mutasyabihat. Kemudian kita akan lihat bagaimanakah
cara yang tepat, cara yang telah digunakan oleh para alim ulama kita dulu di dalam memahami hadis mutasyabihat ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini berkaitan bab menetapkan jari bagi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan hadis ini daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan hadis ini daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, da'watun kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukthiru an yad'u biha. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. قالت عائشة يا رسول الله دعوة أراك تكثر أن تدعو بها. قال ما من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. Maksudnya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suatu doa yang mana Nabi SAW sering membacanya. Ialah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, mengapakah engkau memperbanyakkan membaca doa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah anak keturunan Adam kecuali hatinya berada di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Bila ia berkehendak meluruskannya, maka dia akan meluruskannya. Dan bila dia berkehendak untuk menyesatkannya, maka dia akan menyesatkannya. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau, Sayyidah Aisyah menyatakan Nabi SAW sering berdoa dengan doa ini, iaitu doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Inilah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut, maka itu adalah anjuran untuk kita semua supaya beramal dengan doa itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling teguh di atas agama, insan yang paling hebat di dalam mempertahankan Islam, insan yang telah, bahkan baginda adalah insan yang telah membawa cahaya Islam itu sendiri. Kalau sehebat-hebat Nabi SAW pun membaca doa ini, minta agar ditetapkan hati di dalam agama, maka apalah sangat kita ini tuan-tuan dan puan-puan. Maka selayaknya lah kita lebih lagi selalu membaca doa ini, supaya hati kita ini ditetapkan di atas jalan agama, supaya hati ini tidak diperbolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan hati itu menjadi tidak tetap di atas jalan agama. Kita melihat begitu ramai orang, ada satu masa mungkin dia sangat bagus, pergi masjid, solat tak pernah tinggal, melakukan amalan-amalan kebaikan, ketaatan ibadat. Tapi tiba-tiba sampai satu masa, masjid pun dah tak nampak, solat jemaah pun dah tak buat. Sila hari bulan solat pun ditinggalkannya, wal'iyazubillah. Maka ini adalah contoh golongan yang hati mereka tidak tetap di atas agama. Sebentar, Masya Allah, hebat agamanya. Sebentar lagi, innalillah, parah agamanya. Justru setiap seseorang perlu mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi,
Iaitu Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Inilah doa tuan-tuan dan puan-puan yang Rasulullah baca, dan secara tidak langsung Rasulullah ingin agar doa ini dibaca oleh umatnya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, Nabi SAW hatinya tidak berbola-balik. Hati Rasulullah SAW adalah hati yang paling teguh di atas jalan agama. Disebut dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di kota Mekah, maka dakwah Nabi SAW itu dihalang dengan pelbagai halangan-halangan. Ya, para umat Islam dipulaukan, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Mereka hidup dalam kesusahan. Setelah itu umat Islam keluar daripada pemulauan tersebut, dan Nabi SAW masih meneruskan dakwahnya. Maka ketika itu golongan kafir Quraisy melihat, oh ini tak boleh jadi ni. Muhammad ni tak berputus asa langsung. Muhammad ni Masya Allah hebat, semangat dia menyebarkan agama baru dia, agama Islam. Maka kafir Quraisy menghantarkan wakil daripada golongan kafir Quraisy ini untuk apa tuan-tuan? Untuk slow talk dengan Nabi SAW. Lalu wakil ini menyatakan, wahai Muhammad, kalau kamu bawa agama baru kamu ni, yang kamu panggil agama Islam ni, kalau kamu bawa demi nak mendapatkan harta, tak apa, kamu hentikan agama kamu ni, kami golongan Quraisy, kami akan kumpulkan harta yang banyak dan bagi kepada kamu supaya kamu boleh jadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau kamu bawa agama baru kamu ni supaya kamu dapat jawatan, dilantik menjadi seorang yang mulia, seorang penghulu, seorang ketua, okey, kami bersedia untuk melantik kamu menjadi seorang yang berjawatan tinggi, berpangkat tinggi, penghulu, ketua di kalangan kami. Kamu boleh jadi ketua di kalangan kami dengan syarat tinggalkan dakwah Islam kamu. Kalau kamu buat ni, bawa agama baru ni, sebenarnya niat kamu nak kahwin dengan mana-mana perempuan cantik di kalangan Quraisy, maka kami akan kahwinkan perempuan itu dengan kamu. Kamu boleh kahwin dengan perempuan yang kamu nak kahwin tu, dengan syarat kamu tinggalkan penyebaran agama baru ini, iaitu agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dijawab oleh Rasulullah SAW. Kita hendaklah melihat apakah respon Nabi SAW terhadap tawaran-tawaran yang diberikan oleh golongan Quraisy ini. Cuba lihat. Nabi SAW menjawab, kalaulah diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, nescaya tidak akan sama sekali aku tinggalkan urusan ini, iaitu urusan dakwah, urusan agama Islam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya mengajak supaya merenung keteguhan hati Nabi SAW di dalam memperjuangkan Islam. Kalau dah begitu hebatnya hati Nabi dalam Islam sehingga ditawarkan dengan pelbagai tawaran pun Nabi tidak berganjak hatinya. Nabi tidak tertarik dengan ganjaran-ganjaran, dengan offer-offer tersebut. Tetapi Nabi juga tetap membaca doa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Jadi maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-samalah beramal dengan doa ini, doa yang telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang kita nak kupas sebenarnya bukan kat situ. Sambungan dia adalah bila Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha selalu melihat Nabi SAW membaca hadis ini, Sayyidah Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, mengapakah engkau memperbanyakkan membaca doa ini? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, tidaklah anak keturunan Adam kecuali hatinya berada di antara dua jarinya Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi SAW ingin menyatakan golongan anak Adam ni hati dia berada di dua jari Nabi, dua jari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah maksudnya macam mana? Maksudnya hati manusia ni berada di celah dua jari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan membolak-balikkan hati tersebut mengikut kehendak Allah. Nak kata mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala memperbolak-balikkan hati seseorang hamba adalah seperti seolah hati itu berada di dua jari Nabi, dua jari Allah Taala. Macam kita lah. Contoh kalau kita ada ni satu benda di celah dua jari kita ni. Contoh pen ni kan. Pen. Kita senang berbola balik, duk goyang-goyang, duk gerak-gerak, duk pusing-pusing. Ataupun dua jari ni maksudnya dua jari macam ni ke? Kita boleh pusing-pusing, kita boleh berbola balik, macam ni duk pusing-pusing. Inilah gambaran. Wal'iyadu billah. Ya, sama sekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disamakan dengan apa-apa anggota makhluk. Saya nak jelaskan hadis ni saja. Maksud dia apa? Seolah-olah hati manusia itu berada di dua jari Allah Ta'ala, di celah dua jarinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh membolak-balikkan hati tersebut seperti mana seseorang yang boleh membolak-balikkan sesuatu yang berada di antara dua jari dia. Itu maksud dia. Tapi adakah hadis ini menjadi sandaran ataupun patut dijadikan sandaran untuk menetapkan bahawa Allah ada jari? Memanglah dalam hadis ni Nabi SAW menyatakan hati manusia itu berada di dua jari Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berkehendak meluruskannya, maka Allah akan meluruskan hati tersebut. Bila Allah berkehendak untuk menyesatkan hati tersebut, maka Allah akan menyesatkannya. Maksudnya suka hati Allah. Nak bagi hati itu okey. Nak bagi hati itu tunggang terbalik, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalimat jari Allah dalam hadis ini adakah menjadi bukti dan sandaran bahawa Allah sememangnya mempunyai jari? Boleh tak kita faham macam tu? Kita baca jawapannya. Jawapannya yang ditulis oleh seorang ulama besar, iaitu Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau menyatakan seperti yang telah diberitahu bahawasanya lafaz asabi' tidak terdapat dalam mana-mana khabar maqtu'. Kalimat jari, asabi', kalimat jari ni tidak ada dalam mana-mana hadis yang maqtu', hadis yang kuat. Hadis yang betul-betul kuat, hadis yang betul-betul berautoriti tinggi. Kalimat asabi' tak ada dalam mana-mana hadis tersebut. Maka untuk kita menetapkan bahawa Allah memang mempunyai jari, itu kita tidak ada sandaran dan dalil yang kuat ke arah itu. Itu maksud dia. Oleh itu tidak boleh untuk kita menetapkan ia sebagai sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan tidak ada satu dalil yang maqtu'. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah huraikan apa maksud hadis yang maqtu'. Hadis maqtu' ni hadis yang jelas dan hadis yang kuat. Memandangkan tidak ada hadis yang jelas dan kuat, hadis yang maqtu', yang dalam hadis itu terdapat kalimat jari bagi Allah, maka sebab itu kita tidak boleh menetapkan jari itu sebagai sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perlu untuk mentakwilkannya. Bagaimana kita nak mentakwilkan? Tuan-tuan dan puan-puan, di sini didatangkan 4 pandangan daripada 4 orang ulama kibar daripada ulama-ulama hadis. 4 ulama yang kita nak baca kenyataan mereka ni, pandangan mereka ni, kesemua mereka adalah kibarul a'immah, imam-imam besar di dalam ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita lihat bagaimana ulama-ulama ini
memahamkan hadis yang kita baca tadi, iaitu hadis yang menyatakan bahawa hati manusia itu berada di celah dua jari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kata-kata Imam Ibn Hazm. Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, yang salah seorang pelopor bagi mazhab Al-Zahiri. Beliau adalah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita menganggap Imam Ibn Hazm ni bukan ahli sunnah. Beliau adalah ahli sunnah. Bahkan beliau lebih ahli sunnah daripada sebahagian yang mendakwa mereka ahli sunnah. Tinggal lagi mazhab fiqh beliau itu, mazhab Zahiri, dan mazhab Zahiri itu telah pupus daripada zaman dulu lagi. Jadi Imam Ibn Hazm adalah ulama besar dalam ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dalam masalah fiqh kita mungkin tidak banyak mengambil pandangan-pandangan beliau, tetapi beliau masih adalah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kata Imam Ibn Hazm, maksud di antara dua jarinya ialah di antara dua ketentuannya dan dua nikmatnya daripada ketentuan-ketentuan dan nikmat-nikmatnya. Maksud jari Allah Ta'ala, maksud jari dalam hadis tadi, hati manusia ini berada di celah dua jari Allah. Maksud dia adalah di antara dua ketentuan Allah. Jari di dalam hadis itu maksud dia ketentuan. Maksudnya hati manusia itu berada di celah dua ketentuan Allah. Maka Allah membolak-balikkan hati itu mengikut ketentuan mana yang disukai oleh Allah. Adapun al-isbi', jari dalam bahasa Arab, membawa makna nikmat. Setiap hati-hati manusia itu berada sama ada pada taufiq, iaitu petunjuk, atau jalal, iaitu keagungan Allah. Namun kedua-duanya adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hati-hati manusia ni sama ada berada di dalam taufiq ataupun jalal. Maksudnya diberikan taufik untuk buat baik ataupun ditunjukkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada hati tersebut. Maksud dia, hati manusia ini ada dua situasi. Baik buruk, taufik ataupun tidak taufik, lurus ataupun bengkok. Maka inilah yang dimaksudkan dengan dua jari Allah. Maksudnya dua ketentuan Allah. Ini kata Al-Imam Ibn Hazm. Maksudnya Al-Imam Ibn Hazm sendiri tidak berpegang dengan zahir hadis ini. Ibn Hazm sendiri tidak berpegang dengan literal hadis ini. Beliau tidak menyatakan, Allah ada dua jari terus. Bahkan beliau menyatakan dua jari di sini bukan maksudnya jari, bahkan itu maksud dia adalah dua ketentuan Allah. Baik tuan-tuan dan puan, ini pandangan pertama bagi Al-Imam Ibn Hazm, yang merupakan seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang cukup hebat. Nombor dua, pandangan nombor dua, Imam Al-Baihaqi, pandangan Imam Al-Baihaqi, menakalkan daripada Abu Hatim Ahmad bin Muhammad Al-Khatib dalam mentakwil hadis ini dengan katanya. Imam Baihaqi menukilkan daripada seorang ulama besar yang lain, iaitu Imam Ahmad bin Muhammad Al-Khatib, tentang beliau mentakwilkan hadis ini dengan katanya. Dikatakan maknanya ialah di bawah kudrat, iaitu kekuasaan, dan mulk, iaitu penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, dua jari Allah Subhanahu wa taala tadi difahami. Dipahami bagaimana? Dipahami sebagai kudrat dan juga mulk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah apabila disebut dalam hadis hati manusia ini berada di dua celah jari Allah, maka maksudnya adalah hati manusia itu berada di bawah kudrat Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah kontrol Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu faedahnya penggunaan lafaz jari dalam hadis ini ialah kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati sebagai punca segala lintasan hati, kehendak, keazaman dan niat-niat.
Hati merupakan permulaan segala perbuatan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anggota badan sebagai pengikut segala gerak hati tadi dengan pergerakan dan duduk diam. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan dalam hadis ini bahawa segala perbuatan kita di bawah kekuasaan Allah dan ia adalah merupakan makhluk Allah. Tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Jadi hadis ini ditakwilkan. Maksud hati itu berada di dua celah jari Allah. Maksudnya adalah hati itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Al-Baihaqi, hal ini telah disokong oleh selain daripada Abu Hatim Ahmad bin Muhammad Al-Khatib untuk memperkukuhkan lagi takwilan yang pertama dengan kata mereka ma fulanun illa fi yadai. Ataupun ma fulanun illa fi kaffi. Jadi kalau dalam bahasa Arab, orang Arab dia akan cakap macam ni. Kan? Orang Arab akan cakap ma fulan illa fi yadai. Laki itu sebenarnya dalam tanganku. Tu dia. Bila orang Arab cakap macam tu, kita dalam orang Melayu pun cakap macam tu. Orang tu dah ada dalam tangan saya dah. Saya dah pegang orang tu dah. Orang tu ada dalam tangan saya. Ataupun orang itu ada dalam genggaman saya. Cuba kita buka genggaman. Kita tengok ada tak orang tu dalam tu. Mustahil kan? Adakah mungkin seseorang manusia itu dapat digenggam dengan genggaman seseorang? Mustahil lah. Jadi apa maksud kita kata orang tu dalam genggaman kita? Orang tu dalam tangan kita, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita telah kontrol orang tu. Kita telah kontrol orang tu, maka itulah dipanggil orang itu berada dalam genggaman saya. Maka hampir begitulah maksud yang kita perlu faham daripada hadis Nabi SAW tadi. Hati manusia berada di dua jari Allah Ta'ala. Maksudnya hati manusia berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kontrol hati tersebut. Kalau Allah nak bagi dia taufik, Allah bagi dia taufik. Kalau Allah nak bagi dia sesat, Allah bagi dia sesat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itu maksud hadis yang kita faham daripada kata-kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan seorang ulama besar dalam kibar ahli sunnah wal jamaah juga, daripada Sa'adah, ulama Asy'ariyah. Ya. Baik. Kemudian dinukilkan juga di sini kata-kata daripada Imam Ibn Battal. Berkata Imam Ibn Battal yang merupakan seorang yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari itu pernah disyarahkan oleh Imam Ibn Battal. Bukanlah yang dimaksud dengan al-asabi' itu anggota badan. Jelas tuan-tuan dan puan-puan. Di sini Imam Ibn Battal telah menafikan bahawa maksud al-asabi' dalam hadis tadi, maksud jari dalam hadis Nabi SAW tadi yang kita baca tadi tu, itu bukanlah maksud dia anggota badan. Kan jelas kan? Bukan maksud dia anggota badan. Yang dimaksudkan ialah satu sifat daripada sifat-sifat zat yang tidak berbentuk dan tidak bersaiz. Pandangan ini dinisbahkan kepada Imam Al-Asy'ari dan bersetujui oleh Ibnu At-Tin. Imam Ibnu Battal menaqalkan daripada Imam Al-Asy'ari dan juga Imam Ibnu Tin bahawasanya kalimat jari di dalam hadis yang kita baca tadi bukan maksud dia anggota badan. Tetapi ianya adalah satu sifat yang tidak ada bentuk, tidak ada saiz, tidak ada rupa yang kita boleh bayangkan. Maksud dia apa? Maksudnya kita serahkan maksud kalimat asabi' kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan maksudnya. Tak perlu duk fikir, oh ni asabi' ni jari. Oh jari Allah macam mana? Allah ada jari rupanya. Tak payah. Ya, tidak perlu untuk berpemikiran begitu, untuk berfikir sejauh itu. Kerana
Imam Ibnu Battal telah menafikan bahawasanya itu adalah anggota badan. Imam Ibnu Battal kata itu adalah satu sifat yang kita terima sahaja tanpa kita dah sibuk-sibuk nak fikir tu fikir. Itu pandangan Imam Ibnu Battal, yang merupakan seorang yang telah mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Ya, masya-Allah, hebat. Nombor 4, pandangan ulama. Ya, pandangan keempat yang dinukilkan daripada ulama-ulama besar, imam-imam besar dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ialah pandangan Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi pernah berkata, tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis yang menyatakan berkenaan al-asabi' dengan dalil yang maqtu'. Maksudnya dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada kalimat asabi' dengan dalil yang maqtu'. Maksudnya tak ada dalil. Tak ada dalil di dalam kita nak mengisbatkan satu sifat, nama dia sifat jari bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalil yang kuat sama sekali. Sesungguhnya telah ditetapkan bahawa perkataan al-yad tersebut bukan menunjukkan kepada anggota badan. Tengok, Imam Al-Khattabi juga menafikan kalimat al-yad, ataupun sama jugalah kalimat al-asabi', menafikan ia bukan menunjukkan kepada anggota badan, iaitu tangan, sehingga kan kewujudan anggota badan itu membawa kepada sangkaan adanya jari jemari, wal'iyadzubillah. Imam Al-Khattabi juga menafikan hakikatnya ia adalah merupakan lafaz yang tauqifi yang dinyatakan oleh Allah. Maka lafaz ini tidak boleh ditetapkan baginya bentuk dan tidak boleh diserupakan ia dengan sesuatu apapun. Ya, tak boleh sama sekali. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh sama sekali kita menetapkan kepada Allah itu adalah Allah ada tangan dengan bentuk dia sekian-sekian, ataupun Allah ada jari, kerana menetapkan jari dan tangan bagi Allah membawa kepada sangkaan. Sangkaannya bagaimana? Sangkaan bahawa Allah ada tangan. Allah ada tangan, Allah ada jari. Sedangkan sangkaan itu satu sangkaan yang buruk, yang jelek terhadap Allah. Kerana sangkaan maksudnya menyamakan Allah dengan makhluk. Justru untuk tidak membawa kepada sangkaan itu, para ulama telah menafikan bahawa Allah mempunyai sebarang anggota badan. Ya. Kemudian Imam Al-Khattabi menyambung lagi dengan menyatakan kemungkinan penyataan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki jari itu adalah campur aduk dengan pegangan Yahudi, wal'iyadzubillah. Imam Khattabi kata yang berpandangan bahawa Allah mempunyai jari, itu sebenarnya adalah pegangan Yahudi. Kerana Yahudi adalah golongan yang menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Tengok tuan-tuan, yang serupakan Allah dengan makhluk ni golongan Yahudi, wal'iyadzubillah. Di sisi Yahudi, Allah itu dia serupa dengan makhluk. Allah itu ada tangan, Allah ada jari, Allah ada tempat. Itu adalah i'tiqad ataupun kepercayaan golongan Yahudi, pegangan orang Yahudi. Siapa yang cakap ni? Bukan saya. Ya, yang cakap ni adalah Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kerana Yahudi ialah golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa yang mereka dakwa sebagai Taurat itu terdapat di dalamnya lafaz-lafaz yang termasuk dalam bab tashbih, dan bukannya berasal dari mazhab kaum muslimin. Dalam kitab Taurat yang telah diubah suai oleh golongan Yahudi itu, mereka telah tokoh tambah dalam Taurat itu banyak kenyataan-kenyataan tentang tashbih, bahawa Allah ada tangan, Allah ada jari, Allah ada tempat, Allah ada tu, Allah ada mata, Allah ada kepala, Allah ada macam-macam jenis anggota badan yang mereka telah tetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab mereka yang telah diubah suai, iaitu kitab At-Taurat. Maka sebab itulah Imam Al-Khattabi menyatakan beranggapan bahawa Allah ada anggota badan, Allah ada jari, itu sama seperti pegangan golongan Yahudi, wal'iyazubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah, supaya jangan kita pula yang terjebak di dalam satu sikap, satu pegangan, satu i'tiqad yang menjadi pegangan kepada golongan Yahudi itu sendiri, wal'iyazubillah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ya, kita dapat baca satu hadis tadi dan kita dapat melihat tentang bagaimana empat orang ulama, empat orang imam besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah telah memahamkan hadis itu. Bagaimana cara mereka memahamkan hadis itu, kita telah lihat, kita telah tengok, dan kita mendapati kesemua mereka tidak memahami hadis itu dengan zahir ataupun dengan literal. Mereka tidak memahami secara literal. Mereka memahami hadis itu bukan dengan cara yang literal, tetapi mereka memahamkan dengan cara kiasan ataupun takwilan. Yang penting mereka tidak memahamkan kalimat jari itu dengan anggota badan. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memahami hadis-hadis Nabi SAW. Jangan apabila kita melihat satu hadis tu dalam tu ada disebut Allah ada anggota badan, kita terus menganggap Allah mempunyai anggota badan. Itu tak boleh. Kerana anggota badan di sini ditakwil. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dinisbahkan kepadanya sebarang anggota badan. Jadi empat orang ulama, empat orang imam besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat bahawasanya yang dimaksudkan hati manusia berada di celah-celah jari Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya adalah hati itu berada di bawah kekuasaan Allah, di bawah kudrat Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala boleh menukar-nukar hati tersebut, boleh memperbolak-balikkan hati tersebut dengan apa jua cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin di sini sahaja pada pagi ini kita dapat belajar satu hadis dan kita dapat belajar bagaimana para alim ulama memahami hadis ini. Maka hendaklah kita juga memahami hadis tersebut selaras dengan kepahaman para imam-imam kita yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Janganlah kita memahami hadis-hadis mutasyabihat ini tuan-tuan dan puan-puan mengikut metodologi orang-orang yang tidak berilmu, yang tersasar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, insya-Allah taala semoga ada rezeki kita dapat bertemu lagi pada minggu hadapan, dan semogalah sedikit perkongsian kita pada pagi ini datang membawa manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya mendoakan supaya kita ini tetap berada di dalam ilmu, terus-menerus menuntut ilmu. Kalau kita mempunyai pandangan yang jelas dalam metodologi Ahlussunnah wal Jamaah, kita mampu membezakan mana betul, mana salah, mana hak, mana batil, dan semua itu pastinya memerlukan kepada ilmu yang jelas. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sehingga bertemu pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.